أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan kita sekali lagi pada pagi ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan dan memanjangkan nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa ataupun waktu, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dapat kita sekali lagi menghadirkan diri ke rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan solat secara berjamaah. Dan seterusnya, sekali lagi saya diminta supaya menggantikan pemain utama yang dah 2 orang pancit. Jadi hari ini saya tak tahulah berapa boleh skor gol. Semalam rasa-rasa memang tak ada langsung, ya. Jadi saya dah minta tadi daripada tuan pengurusi, kok adalah ustaz lain, mintalah ustaz lain. Saya bimbang takut tuan-tuan jemu semalam muka saya, hari ni pun muka saya. Dan macam kita kata makan nasi lemak lah. Kalau makan tiap-tiap hari nasi lemak, benda yang serupa jemu juga tuan-tuan. Dan sebab itulah Nabi SAW dalam bab berdakwah ataupun dalam bab menyampaikan tazkirah, Nabi dikatakan tidak menyampaikan setiap hari. Dan Nabi selang-seli. Dan selang-seli Nabi punya tazkirah, peringatan pada sahabat-sahabat ni tak ada tiap-tiap hari. Sebab Nabi tahu kalau tiap-tiap hari manusia ni akan jemu. Dan macam wan-wan ni, semalam tengok muka saya, hari ni muka saya mesti orang-orang pun dah jemu dah, tak ada muka lain ku, asyik dia je tiap-tiap pagi. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pagi ni menjelang sehingga 7.30, dan saya nak berkongsi tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan rukun-rukun, sunat-sunat yang terdapat di dalam sembahyang, dalam solat. Dan ini sebenarnya ulangan. Dan sepatutnya tajuk tentang solat ni dah lama dah kita selesai. Dan dah lama dah kita khatam. Dan tapi bila saya pergi mengajar kat mana-mana, buat kuliah mana-mana, ramai yang bila beri peluang untuk bertanya, mereka bertanyakan tentang bab yang berkaitan dengan solat. Jadi maknanya kesimpulan yang boleh saya buat ialah manusia ni ataupun orang ramai ni, ramai lagi yang tak faham, yang tak tahu tentang solat ni. Ya. Jadi mungkin di sini tuan-tuan dan puan-puan semua sudah pun arif, semua sudah pun tahu dan dengan jelas tentang bab-bab yang berkait dengan solat ni. Ya. Jadi saya nak ulang balik apa yang malam tadi saya berkuliah di Seremban Jaya, dan sebab ramai yang bertanya, ya, berkenaan dengan sunat-sunat solat ni. Ya. Saya ingatkan saya menjangkakan orang-orang muda sahaja yang akan bertanya soalan-soalan tentang solat ni. Dan rupa-rupanya orang tua pun ramai. Ya. Bila saya beritahu apa semua, masing-masing tenganggur mulut. Lepas tu bunyi dah bunyi dah. Ya. Bila bunyi panjang 6 harakat tu, maknanya mesti selama ni tak tahulah tu. Ya. Begitulah tuan-tuan, dahsyatnya pengetahuan kita tentang bab yang berkait dengan solat ni. Dulu Dr. Fazilah Kamsah pernah buat kajian. Dia kata hampir 60% anak-anak muda di Malaysia ni tak solat. Dan kalau solat pun, solat mereka banyak hak yang tak betul. Dan kalau saya di sekolah, di sekolah terutamanya sekolah rendah lah, ya, sebab saya mengajar di sekolah rendah. Kalau di sekolah rendah, kita setahun 2 kali kita ada buat program bestari solat, camp bestari solat, melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6. Saya diamanahkan untuk
membuat pemantauan tentang ibadah solat anak-anak yang tahun 4 hingga tahun 6, kan, yang sekolah rendah. Jadi bila kita buat kem bestari solat ni, dan kita dapati ramai lagi anak-anak kita ni yang darjah 4, 5, 6 yang bacaan dia bukan tak betul, bahkan tak tahu, tak ingat pun ada. Dan suruh baca tahiyat akhir gagal, Fatihah pun walaupun ingat tapi sedih lagi lah dia punya pencapaian bacaan dia tu. Kemudian bila ditanya di rumah subuh semayang ke tidak, tak. Zuhur hak yang mana kelah kafar, alhamdulillah semayang lah, sebab wajib semayang bersama dengan guru-guru kafar. Asar tak sempat, sebab asar 40, waktu kafar dia bersurai 4.30. Jadi budak-budak ni kita harapkan balik rumah semayang lah. Bila tanya tak semayang juga. Maghrib, isyak entah ke mana, kan? Kenapa tak ikut abah pergi masjid? Abah pun tak pergi masjid. Dan inilah sedih tuan-tuan. Memang saya percayalah apa kajian yang dilakukan oleh Dr. Fadilah Kamsah tu, memang saya boleh terima, sebab benda tu berlaku depan mata saya. Kalau dulu pernah budak-budak datang waktu pagi pukul 7 berkumpul di dataran perhimpunan, giliran minggu saya bertugas, dan saya tanya depan khalayak, dan siapa yang tak solat subuh pagi ni? Tahun 4, 5, 6. Jangan cerita 1, 2, 3 tu. Yang 4, 5, 6 ni, yang murid sekolah rendah tahap 2 ni. Bila tanya siapa yang datang sekolah pagi ni belum sembahyang subuh, separuh lebih angkat tangan. Darjah 6, darjah 5, yang perempuannya darjah 4 dah balik dah. Budak perempuan darjah 4, darjah 5 dah balik. Bila tanya sembahyang ke tidak, separuh jawab tak sembahyang. Sedih tuan-tuan. Baik, jadi insyaAllah lah pagi ni kita nak buat ulang kaji je, berkait dengan sunat-sunat dalam sembahyang. Memang tak sempat habisnya nak cerita tentang sunat-sunat sembahyang pada pagi ni. Baik, seperti mana kita semua maklum, kita semua tahu, dalam sembahyang ni dia ada yang dipanggil rukun, ada yang dipanggil wajib rukun solat, ada yang dipanggil wajib solat, dan ada yang dipanggil sunat-sunat solat. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i ini kita ada rukun dan sunat sahaja. Dalam mazhab Hanafi dia ada 3, rukun, wajib dan sunat. Baik, jadi dalam mazhab kita yang berkait dengan sembahyang ni, yang pertama ialah rukun-rukun solat, dan yang kedua ialah sunat-sunat solat. Yang rukun tu saya tak nak bincang lah. Yang saya nak bincang hari ini, nak berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu berkait dengan sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat dia ada 2. Yang pertama sunat ab'ad, dan yang keduanya sunat hay'ah. Dan sunat ab'ad apa dia? Iaitu sunat yang sangat digalakkan kita buat, dan kalau kita sekiranya kita tertinggal ataupun sengaja tinggal, maka dia dalam kitab lama dulu dia tulis dijabarkan dengan sujud sahwi. Dijabarkan tu maknanya dikeraskan, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Apa dia sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang? Ada 5. Yang pertama iaitu membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Dalam bab tahiyat awal ni yang dikatakan sunat ab'ad tu ada 3 situ. Yang pertama duduk untuk membaca tahiyat awal. Yang kedua membaca tahiyat awal. Dan yang ketiga berselawat ke atas Nabi di dalam tahiyat awal. 3 situ. Semua tu sunat ab'ad berlaku. Kemudian yang keempatnya ialah membaca doa kunut di dalam solat subuh, sunat ab'ad. Dan yang kelima agak-agak apa dia? Saya kata tadi ada 5.
3 di dalam tahiyat awal. Yang keempatnya membaca doa kunut. Yang kelima, ya, berselawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Ya. Baik. Itu kita panggil sunat abad. Lupa ataupun sengaja tak nak baca, macam contohnya tahiyat awal. Dan sepatutnya duduk baca tahiyat awal, tapi saya tak nak lah baca tahiyat awal, saya nak terus bangun berdiri, tak nak duduk baca tahiyat awal. Boleh je, kan? Tapi kan, di akhir solat tu, sebelum kita beri salam, maka gantilah dengan sujud sahwi. Kan? Baik. Kemudian yang keduanya, sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni memang banyak lah. Kan? Memang banyak sunat hai'ah ni, iaitu sunat hai'ah, iaitu sunat yang kita bila kita tak buat, maka dia tidaklah perlu diganti dengan sujud sahwi. Okay? Apa dia? Kita tengok satu-satu. Yang pertama iaitu mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Dan jadi bila kita bertakbiratul ihram, takbiratul ihram menyebut kalimah ataupun lafaz Allahu Akbar, itu rukun, dan rukun qauli, kan? Tetapi mengangkat kedua-dua tangan ketika menyebut Allahu Akbar ketika bertakbiratul ihram, dan maka di situ ulama mengatakan sunat hai'ah. Dan jadi kalau tuan-tuan bertakbir tidak mengangkat kedua-dua tangan, dan tuan-tuan berdiri tegak je macam berdiri dalam keadaan sedia tu, dan terus takbir je, tangan lurus kat sisi, tuan-tuan pun sebut Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah, kan? Tapi perbuatan kita tu tidaklah menepati seperti mana yang Nabi tunjukkan. Nabi bertakbir dengan mengangkat tangan, kata ulama, Nabi mengangkat tangan hazwa mankibaihi, setentang ataupun separas dengan telinganya. Dan Nabi angkat tangan dalam keadaan jari-jari tangannya dirapatkan tetapi tidaklah rapat benar, ada renggang sikit-sikit, dan kedua-dua tapak tangannya menghala ke arah kiblat, dan dalam keadaan kedua-dua ketiaknya terbuka, kan? Nah, itu kata ulama perbuatan takbir Nabi ketika solat. Jadi perbuatan mengangkat tangan tu sunat hai'ah. Jadi kalau tuan-tuan semayang, tuan-tuan tak nak angkat tangan, berdiri tegak macam tu je, mulut je sebut Allahu Akbar, boleh je, kan? Tapi dari segi kesempurnaan dan pahala yang besar, maka tak ada lah situ, kan? Sebab mengangkat kedua-dua tangan tu pun ada pahala dia, kan? Jadi kalau kita belajar, ini sunat je, tak buat tak apa, lalu kita pun tak buat, maka situ kita dah rugilah, kan? Banyak mana dah kita rugi pahala situ, kan? Baik. Kemudian yang keduanya ialah meletakkan tapak tangan kanan di atas tangan kiri, ketika qiyam, kan? Ketika qiyam dalam sembahyang ni dia ada 2 qiyam, kan? Yang pertama qiyam ketika membaca Fatihah, yang kedua qiyam ketika i'tidal. Selepas sami Allahu liman hamidah, itu pun qiyam juga, kan? Tapi qiyam yang dimaksudkan di sini ialah qiyam ketika membaca Fatihah, kan? Jadi ketika membaca Fatihah, kan, kedudukan tangan kita tu selepas bertakbir ketika qiyam, kedudukan posisi tangan kita ialah tangan kanan di atas tangan kiri. Mengikut ulama kita, posisi tangan tu ada 3. Yang pertama, tapak tangan di atas, betul-betul di atas tapak, di atas tangan belakang tapak tangan kiri, dalam keadaan lintang jari macam tu. Yang kedua, dipegangnya, digenggamnya pergelangan tangan, kan? Ada ulama kata dengan satu jari dihulurkan letak macam tu, kan? Jari satu ni menunjukkan kita syahadah pada Allah atas keesaan, kan? Ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kata yang ketiganya dengan cara memegang pertengahan zira' ataupun lengan tangan, dan itu cara kedudukan tangan dia kata.
Kan? Tapi kalau tak nak letak tangan macam ni boleh dah, nak luruh je ataupun buat tangan kat belakang letak kat punggung macam kedudukan senandiri tu, boleh ke? Pun boleh juga, kan? Tapi kan walaupun boleh, tolong jangan buat, kan? Tolong jangan buat. Kalau tuan-tuan buat, saya tak mengaku saya ajar, saya cuma beritahu je, saya bukan suruh, kan? Jadi tak ada masalah. Takbir tak nak angkat tangan pun boleh. Semayang dalam keadaan tangan letak kat belakang pun boleh. Semayang sambil letak dua-dua tangan dalam poket seluar pun boleh, kan? Tapi jangan buatlah benda-benda macam tu walaupun boleh, kan? Baik. Sebab ada benda yang boleh tapi tak digalakkan buat, okay? Ini sekadar pengetahuan kita sahaja. Kemudian yang ketiga, lepas tangan tadi keadaan tangan kedudukan macam tu, nak letaknya kat mana pula? Kan? Letak kat dada ke, kat perut ke, ataupun bawah pusat ke, yang tu pun dibincang oleh ulama. Kan? Nabi buat pelbagai. Kan? Kadang-kadang Nabi dia semayang tangan dia bawah dada, kadang-kadang tengah sikit, kadang-kadang bawah kepada pusat. Kan? Baik, jadi di sini ulama dalam 4 mazhab masing-masing memberi pandangan mengikut kepada hadis yang berkaitan dengan cara Nabi meletakkan tangan tadi. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, tangan kita letakkan di antara dada dan pusat, bukan atas dada, di bawah dada, dan di atas kepada pusat. Orang Terengganu kata in between. Saya tak tahulah orang Negeri Sembilan kata apa. Tapi orang Terengganu dia kata in between dada dengan pusat. Dia tengah-tengah situlah. Kemudian mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kedudukan tangan mereka ialah lurus seperti mana ketika berdiri iktidal. Dan tangan tak ada letak kat dada, tangan tak ada letak atas tangan kanan atas tangan kiri, tak ada. Kedudukan tangan dia ketika membaca Fatihah tu, ketika berdiri tu, dia luruskan ke bawah. Istilah dia dalam bahasa Arab kita panggil irsal, melepaskan tangan dan lurus ke bawah. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada kawan kita semayang baca Fatihah dalam keadaan macam tu, itu Maliki dah tu. Dan ramai juga dikatakan mazhab Syiah sendiri pun ramai yang semayang seperti mana mazhab Maliki. Baik. Kemudian mazhab Hanafi dan Hambali, keadaan berdiri mereka ketika berdiri tangannya di mana? Sedikit di bawah pusat. Bawah pusat. Letak tangan macam tu. Bawah pusat. Bukan pegang tak. Ada orang kata pegang tak, dia bawah pusat sikit je letak ke bawah. Dia berdiri tegak semayang macam kita, tapi tangan dia bawah pusat. Itu kedudukan tangan ketika qiyam. Mana yang lebih baik? Ada ulama yang buat kajian, dia kata oleh kerana ada 3 keadaan tangan tu ketika qiyam. Yang pertama mazhab kita Syafi'i antara dada dan pusat. Kemudian Maliki dia luruskan tangan. Hanafi dan Hambali tangannya di bawah pusat. Jadi mana antara 3 ni mana yang terbaik dia kata. Jadi walaupun Nabi tiada menjelaskan mana yang terbaik, tapi seperti mana yang saya kata dalam kuliah subuh semalam, para ulama kita ni rajin, mereka ni suka berijtihad untuk mencari jawapan sekiranya ada orang bertanya. Jadi kata ulama kita, ada sebahagian ulama mengatakan cara kedudukan ketika berdiri tadi dalam sembahyang, tangannya di mana, dia kata yang mengatakan tangan berada di bawah pusat itu adalah yang terbaik. Mazhab mana tadi? Hanafi dan Hambali. Mazhab kita Syafi'i tengah-tengah ni, dia kata bukan kata tak baik, baiklah sebab Nabi pun buat, tapi nak banding dengan letak tangan bawah pusat, itu lebih baik. Jadi kenapa ulama ni yang memberi pandangan macam tu, kenapa dia kata meletakkan tangan di bawah pusat tu lebih baik? Dia kata
dalam keadaan contohnya kita berdiri menghadap seseorang. Bila kita berdiri, tangan kita bawah pusat, kita semayang, mata tunduk ke bawah, dia menunjukkan tawaduk. Kan? Berbanding dengan orang yang semayang dalam keadaan tangan letak kat dada. Ini nampak macam sombong sikit, dia kata. Kan? Macam saya lah bercakap dengan tuan-tuan, kan? Tangan saya silang macam tu. Kan? Kan nampak macam sombong, kan? Tapi kalau tuan-tuan, saya bercakap dengan tuan-tuan dalam keadaan tangan saya lurus letak kat pusat, saya tunduk sikit, itu nampaklah tawaduk tu, kan? Wallahu alam, itu adalah ijtihad, pandangan daripada beberapa ulama kita lah, kan? Habis itu ustaz nak buat yang mana satu lepas ni, kan? Zuhur sekarang saya nak semayang, tangan kat mana, kan? Jadi oleh kerana kita ni beramal dengan amalan mazhab Syafi'i, kan, maka gunalah mazhab Syafi'i, kan? Tak ada masalah kalau nak ikut pun, nak letak tangan bawah pusat macam mazhab Hanafi pun boleh je, semayang tu tetap sah, kan? Tapi oleh kerana kita ni pegangan kita mazhab Syafi'i, eloknya daripada awal semayang sampailah selesai biarlah 100% mengikut mazhab Syafi'i lah, kan? Boleh je, tak ada masalah, kan? Baik. Kemudian yang seterusnya sunat hai'ah dalam solat, selepas daripada tangan kita tadi berdiri macam mana kedudukan tangan tu, dan iaitulah membaca doa iftitah ataupun istiftah. Dan dua-dua sebutan tu betul berlaku. Iftitah pun boleh, istiftah pun betul, kan? Baik. Jadi kalau tuan-tuan buka kitab, dan dalam kitab tu dia tulis perkataan istiftah. Jangan potong perkataan tu, jangan bekilah, kan? Jangan pula potong, tulis iftitah. Dan dia dua-dua tu betul berlaku. Iftitah pun boleh, istiftah pun betul, kan? Baik. Jadi sunat hai'ah yang seterusnya iaitu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah tak semestinya dalam solat fardu. Dalam sunat pun kita juga disunatkan baca. Dan cuma kita ni kadang-kadang memilih. Dalam semayang fardu baca doa iftitah. Bila semayang sunat tak ada, lepas takbir terus bismillah baca Fatihah. Kan? Sedangkan dalam semayang sunat juga disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Dan tak kira sama wa'ima kita semayang seorang diri, semayang kita sebagai imam ataupun semayang kita sebagai makmum, semuanya disunatkan membaca doa iftitah, ya? Doa iftitah yang biasa kita baca hari ini daripada kecil dulu sampailah tua bangku sekarang, doa iftitah kita sama je, tak berubah-ubah, kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan? Kemudian sambung wajjahtu wajhiya lillazi, kan? Itulah doa iftitah kita sejak daripada zaman pemerintahan Jepun dulu sampailah ke hari ini, kan? Sedangkan Nabi SAW mempelbagaikan bacaan doa iftitah, kan? Tak ada Nabi baca doa yang sama je tiap-tiap hari. Nabi sentiasa bertukar-tukar. Hari ini doa iftitah ni, malam kadang iftitah Nabi lain, besok lain, kan? Barulah kita rasa seronok, kan? Ni asyik baca yang sama je daripada dulu sampai sekarang, kan? Jadi kalaulah pagi doa iftitah kita lain, semayang zuhur sekarang doa iftitah kita lain, kita rasa tak adalah, kita rasa boring benda yang sama, kan? Jadi apa dia doa iftitah yang biasa Nabi baca, kan? Kata ulama, hak yang kerap dan yang biasa Nabi baca ialah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama naqqaita sawbal abyada minad danas. Allahumma aghsilni bil ma'i wasalji wal baradi. Kan? Nak berhenti wal barad. Kan? Kata ulama, inilah sebenarnya doa doa iftitah hak yang Nabi suka baca. Kan? Nabi kerap baca. Kan? Habis itu doa kita yang kita duk baca, dan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tu, itu tu Nabi baca juga tapi jarang-jarang, kan? Nabi baca jarang-jarang, boleh ke kita kerap-kerap,
kan. Jadi ikutlah Nabi, kan. Baik. Jadi doa iftitah yang kita baca sebenarnya kata ulama, kan, doa iftitah yang kita baca ni sebenarnya gabungan daripada dua doa, kan. Sedangkan Nabi suruh kita membaca doa iftitah ni, Nabi suruh ambil satu je, kan. Nabi tak galakkan kita menghimpunkan, kan, bacaan doa iftitah tu dalam satu sembahyang, kan. Doa iftitah ni kalau tak silap saya pernah buat pencarian dulu, paling banyak ialah 7 versi doa iftitah, kan. Yang kita tahu 1, 6 lagi entahlah bila nak baca, kan. Pencarian yang saya buat, saya kaji dan tengok beberapa kitab, saya jumpa 7 jenis bacaan doa iftitah, ya. Ada doa iftitah yang dibaca oleh Nabi dalam solat fardu ataupun dalam solat fardu, dan ada doa iftitah khusus Nabi baca dalam solat-solat sunat, terutamanya solat sunat malam, dan qiyamul lail ataupun solat sunat tahajud, ya. Antara doa yang seterusnya, doa iftitah yang kedua, yang ketiga, iaitulah Nabi juga kadang-kadang Nabi membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kan. Ini juga doa iftitah, tapi pendek sikit daripada biasa, kan. Dan saya percaya tuan-tuan lebih suka doa ni daripada doa Allahu akbar kabira, kan. Sebab doa Allahu akbar kabira tu panjang, kan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan, kan. Sebab tu bila imam kita bertakbir, dan kita baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tu imam kita dah baca bismillah, dah baca Fatihah, kan. Kita pun kata dalam hati, orang tua ni tak baca doa iftitah ko, kan. Nah, sebab lepas takbir sekejap, diam sekejap, terus baca Fatihah. Tak, kan, jangan kita berburuk sangka pada tok imam kita, kan. Tok imam kita baca, tapi dan dia pilih untuk membaca doa iftitah yang pendek dan yang ringkas. Boleh je, ya. Baik. Apa lagi doa iftitah yang dikatakan dibaca oleh Nabi, kan, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi bangun solat malam tahajud, dan Nabi membuka solat ataupun Nabi memulakan solatnya selepas takbir itu, dan Nabi membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabbas samawati wal ard. Dan kadang-kadang Nabi bangun tahajud, Nabi baca doa iftitah dia, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, dan antal haqqu wa qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu, dan sampailah habis dan doa iftitah Nabi tadi. Dan jadi maknanya kalau kita ni bangun tahajud tengah-tengah malam, kan, apa doa iftitah yang sepatutnya kita baca, antara dua tadilah, kan, Allahumma lakal hamdu ataupun Allahumma rabba Jibril wa Mikail, bukannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kan. Kalau nak ikut seperti mana cara Nabi buatlah, kan. Tapi kalau kita bangun semayang tahajud, doa iftitah kita Allahu akbar kabiran pun boleh juga, dan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan dalam bacaan doa iftitah ni, dan tak semuanya adalah apa yang diajar oleh Nabi yang kita amalkan hari ni. Tak semuanya tu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bacaan doa iftitah yang Nabi dengar daripada sahabat. Nabi tak pernah ajar, tapi Nabi dengar sahabat ni baca, dan Nabi mengakui, Nabi mengiktiraf, Nabi menerima itu adalah bacaan yang baik, kan. Apa contohnya? Satu ketika Nabi telah memulakan solat, salah seorang sahabat ni dia datang lewat sikit, dia pun masuk dalam saf, dia bertakbiratul ihram, lalu dia pun membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca setakat tu je, kan. Jadi Nabi ketika tu Nabi sedang semayang, Nabi dengar lelaki di belakang ni baca macam tu, kan. Selesai semayang, Nabi pun tanya, siapa yang masa time berdiri semayang tadi, kan, lepas takbiratul ihram dia baca Allahu akbar kabira. Nabi tanya, kan. Sahabat ni mula-mula takut lah,
nak mengaku. Dan sebab benda tu tak pernah Nabi ajar. Ya. Jadi bila Nabi tanya lagi sekali, Nabi kata jangan takut. Nabi kata aku tanya tu. Ya. Lalu lelaki ni pun angkat tangan, dia kata aku ya Rasulullah. Ya. Aku yang baca tadi. Ya. Lalu Nabi kata apa? Masya Allah, Nabi kata. Ya. Ketika engkau menyebut bacaan tadi, aku melihat dan satu kumpulan malaikat berebut turun dari langit untuk mencatat pahala besar, pahala bacaan doa kamu tadi itu. Ya. Tengok tuan-tuan, ya. Doa iftitah yang kita sentiasa pandang ringan, yang kita malah-malah nak baca ni, rupanya pahala dia sangat besar. Malaikat sampai berebut-rebut nak tulis pahala tersebut. Ya. Padahal bukannya panjang sangat pun. Setakat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup dah tu. Yang wajah tu wajhiya lillazi itu adalah doa iftitah yang lain. Kita hari ni kita baca dua-dua. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga, ada orang tanya, wahai Aisyah, apabila Nabi semayang apa Nabi baca? Aisyah pun jawab, Nabi membaca wajjahtu wajhiya. Maknanya doa iftitah kita ni kalau kita takbir Allahu Akbar, boleh tak kita nak terus wajah tu? Boleh, tak ada masalah. Kita takbir Allahu Akbar, kita pun terus wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu juga dikira sebagai doa iftitah. Jadi sebab tu saya kata tadi, bacaan doa iftitah kita yang kita baca sekarang itu adalah gabungan daripada dua doa iftitah. Yang pertama, doa iftitah yang dibaca oleh sahabat tadi, yang malaikat berebut turun untuk mencatat pahala dia tu. Yang keduanya, wajah tu ialah doa iftitah yang kedua, seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita ambil gabung dua-dua kita baca. Tapi kata ulama, doa iftitah ni tidak digalakkan, tidak disukai untuk kita baca secara bergabung. Eloknya hari ni yang ni, kau nak baca yang lain, tunggulah semayang yang lain pula. Baik. Dan itu doa iftitah. Kedudukan doa iftitah, masa mana biasa kita baca doa iftitah ni? Rakaat yang keberapa? Rakaat yang pertama. Syarat doa iftitah ialah sebelum kita membaca ta'awuz, a'udzubillah, ataupun kita baca basmalah untuk Fatihah. Bila kita dah membaca ta'awuz ataupun kita dah baca basmalah, kemudian baru kita teringat yang kita belum baca doa iftitah, maka kata ulama tidak perlu lagi dibaca doa iftitah. Sebab waktu untuk membaca doa iftitah telah pun luput dengan kita membaca a'udzubillah tadi. Dan maksudnya kalau kita semayang, kita takbir, kita pun baca Fatihah. Baru Maliki Yaumiddin, kita pun teringat Astaghfirullahalazim, doa iftitah tak baca. Boleh tak kita nak berhenti Fatihah untuk kita nak undur balik nak baca doa iftitah? Tak boleh lagi dah. Hatta kata ulama, bila kita dah baca a'udzubillah sekalipun, kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru teringat doa iftitah tak baca, maka ketika itu kata ulama tak boleh lagi kita membaca doa iftitah, sebab waktu dia sudah pun luput. Baik. Boleh tak kita nak ganti doa iftitah yang terlupa dalam bacaan rakaat yang kedua? Tak boleh. Sebab tempat dia hanya pada rakaat yang pertama. Jangan nak ngadu-ngadu ganti rakaat kedua sekarang, aku bacalah doa iftitah, imam baca Fatihah, aku baca doa iftitah. Sebab apa? Ganti sebab rakaat pertama tadi lupa nak baca. Tak boleh. Tompek dia pada rakaat yang pertama. Termasuklah orang yang masbuk lewat, dia datang ke masjid, imam sedang duduk baca tahiyat akhir. Dia pun datang takbir, dia pun terus duduk bersama imam. Imam pun terus beri salam.
dia pun bangun berdiri. Orang yang bangun berdiri ni, dia berdiri tu rakaat yang keberapa? Rakaat pertama lah, kan? Maka ketika itu sunat dia membaca doa iftitah, kan? Sebab dia rakaat pertama, kan? Jadi bila dia duduk lepas takbiratul ihram tadi, duduk bersama imam dalam tahiyat akhir, tiba-tiba imam pun beri salam, dia pun bangun. Jadi ketika dia bangun berdiri itu, janganlah terus baca Fatihah, bacalah doa iftitah dulu, sebab itu tempat untuk baca doa iftitah, kan? Tapi macam mana tuan-tuan agak-agak buat ke, kan? Tok imam beri salam, tuan-tuan pun bangun, Allahu Akbar, bangun berdiri rakaat pertama ni, kan? Baca Fatihah terus kok, baca doa iftitah dulu, kan? Tak ada baca doa iftitah, kan? Terus Fatihah je, kan? Tapi kata ulama, sunat di situ untuk kita membaca doa iftitah, sebab keadaan kita ketika itu kita baru rakaat pertama, kan? Baik tuan-tuan, kan? Dah 7:30, cukuplah setakat tu untuk mengisi kekosongan ketidakhadiran tuan guru gitu, kan? Wallahu alam. Selamat menjamu selera. Minta maaf saya tak dapat bersama seperti biasa, sebab orang rumah saya dah menunggu kat rumah. Dia dengar kata dia nak belanja saya nasi belauk pagi ni, kan? Jadi bila sebut nasi belauk, saya terus tak pandang lah nasi lemak masjid tu, kan? Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.